Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya doakan semoga sentiasa berada di dalam rahmat Allah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali, kita menyambung perkongsian kita di dalam membicarakan ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah dengan secara harfiah. Kita sampai kepada ayat 220-222. Kita mendengar dulu bacaan daripada qari untuk ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Ayat yang antara lain diterjemahkan ataupun ditafsirkan seperti berikut. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ayat ini dimulakan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah jumpa sebelum ini, iaitu wa yas'alunaka. Kita jumpa banyak tempat di mana di dalam surah Al-Baqarah ini rantaian ayat yang dimulakan dengan wa yas'alunaka. Wa yas'alunaka 'anil yatama sebelum ini. Kemudian kita jumpa juga wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Itu adalah ayat-ayat yang dimulakan dengan wa yas'alunaka. Sebelum itu wa yas'alunaka 'anil syahril haram. Jadi beberapa banyak ayat yang dimulakan dengan wa yas'alunaka. Di sini ayat 222 sama juga dimulakan dengan ayat wa yas'alunaka, dan mereka bertanya engkau. Yakni para sahabat bertanya engkau merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anil mahid, tentang haid, yakni darah haid yang keluar di kalangan perempuan, di kalangan wanita. Mereka bertanya bagaimana keadaannya dan macam mana hendak menguruskan perkara-perkara tersebut. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada hadis Anas bin Malik, iaitulah orang Yahudi di zaman Rasulullah, ketika mana perempuan mereka datang haid, mereka akan mengeluarkan perempuan tersebut daripada rumah. Mereka tidak akan makan bersama dengan wanita
tersebut, mereka tidak akan makan dan minum bersama dengan perempuan tersebut. Begitu juga di dalam keluarga, suami tidak akan mencampuri, menggauli perempuan tersebut. Maka berita ini didatang dan dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkan ayat ini. Diturunkan bila mana diberitakan, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertemu dan bertanya dengan Rasulullah, diturunkan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang haid. Al-mahid ialah masdar daripada hadat al-mar'ah, bermaksud perempuan itu datang haid. Al-mahid ialah kata nama dia, ataupun kata nama dalam bentuk masdar. Haidun ataupun mahid. Okey, hada yahidu, haidan ataupun mahidan. Itu adalah dia punya masdar dia. Katakanlah ya Muhammad, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah ya Muhammad bahawa ia adalah perkara yang adza, ialah perkara yang tidak disukai, iaitulah kotoran. Qul huwa adzan, itulah kotoran. Perkara yang kita tidak sukai. Daripada sesuatu tu, kalau apa yang kita tidak sukai adalah dipanggil adza. Sama ada kotoran, kalau mungkin pada seseorang kita mengatakan al-adza lahu, iaitu perkara yang dia tidak suka. Di sini merujuk kepada kotoran. Bagaimana kotoran itu kita tidak suka. Qul huwa adza, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah. I'tazilu bermaksud jauhilah para perempuan. An-nisa adalah para perempuan. Jamak daripada mar'ah. Al-mar'ah ialah perempuan, seorang perempuan. Bila ramai dia kata dengan an-nisa, iaitu perempuan-perempuan. Fil mahid, di dalam haid. Yang dimaksudkan dengan menjauhi perempuan daripada ketika dalam haid ialah jangan menggauli perempuan tersebut. Menggauli di sini bermaksud bersama, iaitu bersetubuh, menyetubuhi isteri. Yang dimaksudkan di sini ialah isteri. Maka janganlah menyetubuhi isteri ketika isteri-isteri tersebut di dalam haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan janganlah di sini bermaksud jangan menghampiri mereka. Hunna itu ialah merujuk kepada perempuan-perempuan tadi. Taqrabu, inilah orang kamu, iaitu orang-orang Islam. Janganlah kamu menghampiri mereka. Menghampiri ni bermaksud bersama. Bersama, bukan bermaksud menghampiri dekat. Berhampiri di sini bermaksud bersama, iaitu menggauli, iaitu menyetubuhi. Itu yang dimaksudkan dengan taqrabuhunna. Hatta yathurn, sehinggalah suci. Suci maksudnya di sini ialah darah tersebut, darah haid tersebut kering. Itu yang dimaksudkan dengan hatta yathurn. Fa idza tatahharna, dan apabila tatahharna merujuk kepada hunna iaitulah perempuan-perempuan, ganti nama merujuk kepada perempuan-perempuan. Tatahharna, apabila mereka bersuci. Bersuci di sini bermaksud mandi. Iaitulah mandi, iaitu mandi hadas. Yang mana mandi hadas menyucikan diri daripada hadas besar. Itulah menyucikan diri hadas besar ialah kedatangan haid itu. Tatahharna fa'tuhunna, apabila telah bersuci, apabila mereka telah bersuci, iaitu telah mandi, itu dimaksudkan. Fa'tuhunna, maka datanglah, itu adalah fi'il amar. Fa'tuhunna, dan datangilah mereka, itu adalah fi'il amar. Daripada ata u'tu
cuma bila mana datang dengan fa disebut dengan fa'tuhunna. Okey. Min haitsu amarakumullah, di mana amarakumullah diperintahkan kamu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah perintahkan kamu untuk mendatanginya. Ya, inilah melalui persetubuhan dengan persetubuhan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dengan melalui faraj. Jangan melalui dubur, kerana melalui dubur adalah dilarang, haram di sisi Islam. Dan Allah melarang keras perkara-perkara tersebut dan memberikan amaran dengan itu adalah perkara yang dilarang dan dosa yang dengan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, yuhibbu daripada ahabba, fi'il madhi, fi'il mudhari' dia ialah yuhibbu. Sesungguhnya Allah menyukai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Tawwabin adalah jamak kepada tawwab. Kalau asalnya ialah tawwabun, tetapi sini dibaca dengan tawwabin kerana dia menjadi maf'ul bih. Jadi tawwabin jamak dia, jamak muzakkar salim. Begitu juga wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin adalah jamak juga, jamak muzakkar salim. Mufrad dia ialah al-mutatahhir. Jamak dia ialah al-mutatahhirun. Cuma di sini dibaca dengan al-mutatahhirin. Kerana apa? Kerana dia adalah menjadi maf'ul. Allah menyukai siapa? Al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin ialah orang yang mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri. Yang dimaksud dengan tawabin ini ialah orang yang bertaubat, yakni bertaubat daripada apa? Bertaubat daripada segala bentuk dosa, segala bentuk kesalahan. Al-mutatahhirin suci dari segi apa? Suci dari segi segala bentuk kekotoran, suci daripada segala bentuk hadas, segala bentuk kekotoran, segala bentuk yang kita tidak sukai, yang kita umumnya tidak sukai. Kita lihat ada dua perkara, ada dua keadaan perkataan yang disebut di sini, iaitu perkataan ialah tahura. Tahura ialah bermaksud suci. Dalam sini disebut hatta yathurna. Itu daripada asal fi'il madhi dia ialah tahura. Jadi fi'il mudhari' dia untuk hunna ialah yathurn ataupun yathurna. Okey, itu adalah fi'il mudhari' untuk hunna. Kalau untuk mudhari' yathuru. Kalau untuk huwa yathuru. Fi'il madhi ialah tahura. Maknanya suci. Satu lagi fi'il dia ialah daripada bentuk yang daripada asal yang sama, tatahhara. Tatahhara di sini disebut tatahharna. Itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Tatahhara, tatahhara. Atau untuk hunna, tatahharna. Jadi tahura bermaksud suci, tatahhara bermaksud mensucikan. Jadi tahura yang awal itu bermaksud suci daripada keluar habis berhenti darahnya. Tatahharna bermaksud mandi. Maknanya dia menyucikan diri dengan mandi. Itulah sebahagian daripada hukum yang kita boleh ambil di dalam ayat ini berkaitan dengan haid untuk perempuan. Secara umumnya dari segi hukum tajwid, boleh kita kongsikan di sini. Huwa azan fa'tazilun nisa. Tanwin bertemu dengan fa adalah ikhfa. An-nisa adalah mad jaiz, mad wajib muttasil. Wala taqrabuhunna, nun syiddah kena dengung, hatta yathurn. Okey. Fa idza tatahharna fa'tuhunna, fa idza tatahharna fa'tuhunna. Sekali lagi nun bertemu syiddah dengung. Min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.